Kata Syam, mulanya dia nak tunggu dan lihat apa yang jadi. Tak nak susahkan Datuk TJ. Tapi bila tengok semua ayam peliharaan dalam reban dimakan hidup-hidup oleh beribu-ribu ulat yang keluar dari tanah, dia terus panggil Datuk TJ. Ulat-ulat tu masuk dalam badan ayam, ikut dubur, telinga dan mulut. Dalam beberapa saat je, seekor ayam lenyap dari pandangan. Bulu pun tak tinggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan Jin siri 196 dan 197, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Kemudian Syam suruh Datuk TJ bertinggung dan renung ke arah tanah arwah isteri dia. Nanti pakcik nampak perbezaan antara tanah arwah dan tanah orang lain yang kita pijak, kata Syam. TJ dengan Datuk dia terus bertinggung dan memang betul. Bila perhati ke arah tanah arwah, nampak tanah tu berombak, turun naik dalam paras antara 1 dan 2 inci. Macam ada sesuatu yang tolak dari dalam bumi. Lama juga Datuk TJ perhati. Dada TJ mula berdebar dan rasa cemas. Tapi disebabkan Datuk dia ada dekat sebelah, rasa takut tu jadi kurang. Kemudian Datuk TJ ambil kayu. Dia tekan permukaan tanah yang berombak. Bahagian kayu yang terbenam tu terus hancur. Cepat-cepat Datuk TJ sentak bahagian kayu yang terselamat tu. Dari lubang kayu yang dicabut dekat tanah tu, muncul beratus ribu anak-anak dan ulat pemangkan bangkai. Mereka semua pelik. Kemudian kayu yang berada dekat tangan Datuk TJ baling ke arah kumpulan anak-anak dan ulat pemakan bangkai yang keluar membuat muak dari lubang. Kayu tu jatuh atas tanah je. Ulat pemakan bangkai dan anak-anak terus hurung kayu tu. Dalam sekelip mata, kayu tu hilang tanpa kesan. Lepas tu anak-anak dan ulat berebut-rebut masuk dalam lubang semula. Mereka bertiga macam tak percaya apa yang mereka nampak. Bunyi anak-anak dan ulat pemangkan bangkai tu jelas kedengaran macam desaran angin. Tak pernah aku tengok kejadian macam ni, kata Datuk TJ. Semua pokok yang tumbuh dekat kawasan tanah tu mati kekeringan. Setiap kali ada dahan atau ranting kering jatuh ke tanah, ia terus hilang dimakan anak-anak dan ulat. Kata Syam, benda ni jadi sejak di balik masa mereka berpisah dekat jalan besar tu. Sepanjang malam tu dia tak dapat tidur. Pintu bilik kena ketuk bertalu-talu. Bila Syam buka pintu, tak ada apa-apa. Benda tu jadi setiap malam dari pukul 11 sampai ke subuh. Selalunya sebelum bunyi ketukan tu ada tanda-tandanya dulu. Syam akan terdengar bunyi anjing menyalak panjang. Sayup-sayup je bunyinya. Kemudian tercium bau hapak, macam bau bangkai kering. Bila semuanya hilang, barulah pintu bilik kena ketuk bertalu-talu. Bila gangguan tu hilang, Syam terdengar macam ada binatang gigit papan dinding, kayu tingkap, palang pintu. Pendek kata, semua benda yang dibuat dari kayu akan bunyi macam binatang gigit. Bila Syam ketuk bahagian kayu tu, bunyi bising tu terus hilang. Syam pun tak cuba cari dari mana datangnya bunyi tu, sebab semua kayu dan peralatan yang dibuat dari kayu dalam rumah ni nampak utuh. Habis kenapa tiba-tiba kamu datang cari aku dengan Haji Basilam? Tanya Datuk TJ. Kata Syam, mulanya dia nak tunggu dan lihat apa yang jadi. Tak nak susahkan Datuk TJ. Tapi bila tengok semua ayam peliharaan dalam reban dimakan hidup-hidup oleh beribu-ribu ulat yang keluar
keluar dari tanah. Dia terus panggil Datuk TJ. Ulat-ulat tu masuk dalam badan ayam, ikut dubur, telinga dan mulut. Dalam beberapa saat je, seekor ayam lenyap dari pandangan. Bulu pun tak tinggal. Kalau tak silap, ayam dalam reban tu ada lebih 60 ekor. Semuanya habis dimakan ulat tak sampai sejam. Bila dah kenyang, badan ulat yang sebesar jari kelingking tu nampak kemerah-merahan kena cahaya matahari. Bila semua ulat-ulat masuk dalam tanah semula, lantai, dinding, tiang dan bumbung reban dipenuhi anak-anak. Bentuknya berbeza dengan anak-anak biasa. Badannya besar nak mancis, muncungnya macam muncung belalang, suaranya macam kumbang kayu. Tak sampai 10 minit, seluruh reban hancur, hilang dari pandangan. Tak ada kesan atau tanda yang kawasan tu pernah ada reban ayam dulu. Disebabkan tak tahu nak buat apa, Syam cari Datuk TJ. Tapi masa Syam tinggalkan kawasan rumah ni, keadaan tanah macam biasa je, tak macam ni. Cuma dia dengar bunyi berdengung halus dan nyaring, macam bunyi nyamuk di setiap sudut tanah milik arwah isteri dia tu. Sebenarnya Datuk TJ tak tahu nak buat apa. Dia ajak Syam ikut dia balik ke tanah Melayu kalau dia nak selamat lah dari semua ni. Tapi Syam tak nak ikut. Hidup mati dia mesti ada dekat sini. Itulah wasiat arwah isteri dia. Sebab dalam rumah tu ada emas, ada belian, mutiara, intan permata yang disimpan dalam kotak-kotak khas. Selain dari kain, baju dan duit ringgit, arwah isteri dia pesan supaya jaga barang-barang tu sebaik mungkin. Syam boleh guna semua tu kalau terdesak. Kotak emas belian tu ada lebih kurang 200 kotak. Kemudian mereka bertiga fikir macam mana nak masuk ke rumah tu. Kalau pijak tanah arwah, hancur pula badan nanti. Tiba-tiba Syam dapat idea. Dia suruh TJ dengan Datuk ikut dia menuju ke kawasan sepadan tanah. Bila sampai dekat perdu pisang nangka, Syam berhenti. Kita mulakan dari sini, kata Syam sambil tunjuk ke arah tanah yang diturap dengan simen. Lebarnya lebih kurang 2 kaki dan panjangnya bermula dari bahagian tanah orang lain dan berakhir di bahagian dapur rumah Syam. Biar saya uji dulu. Kalau saya selamat, baru pakcik ikut, kata Syam. Tapi bila sampai bahagian dapur rumah, kau kena patah balik ke sini, kata Datuk TJ. Sekarang pakcik, kata Syam. Syam terus berlari atas simen sampai ke bucu dapur rumah. Masa Syam lari tu, ulat-ulat pemakan bangkai muncul di kiri kanan landasan simen tu. Kemudian Syam patah balik ke arah mereka berdua. Mari Tama, kata Datuk TJ. Dengan pantas mereka berlari hingga sampai ke kawasan rumah yang diturap dengan simen. Sebelum masuk rumah besar, TJ dengan Datuk dia keliling kawasan tu dulu. Mereka terdengar bunyi berdengung halus datang dari dinding, lantai, gelega dan tiang rumah. Jangan cakap apa-apa Tama, pesan Datuk TJ. Kemudian Datuk TJ menuju ke arah dapur, TJ ke arah tangga tengah, Syam pula ke arah tangga depan. Mereka semua melangkah dengan berhati-hati. Tiba-tiba, pakcik, mari sini, kata Syam yang berdiri depan tangga depan. Bila Datuk TJ dan TJ datang, Syam ajak naik ke rumah. Dengan berhati-hati, mereka pijak anak tangga tu dan selamat naik ke bahagian ruang rumah. Syam segera jenguk setiap bilik dalam rumah tu. Datuk TJ pula periksa tiang seri. Setiap kali dia jentik tiang seri tu, terdengar bunyi macam dengungan nyamuk. TJ bergerak dari tingkap ke tingkap, perhati pemandangan dekat luar. Kemudian TJ tinjau ke bawah, arah kaki 5 dekat sudut bahagian dapur. Dia tersentak. Ada sesuatu keluar dan bergerak dalam jumlah yang banyak dari rekahan simen. Bila TJ amati betul-betul, benda hitam halus yang bergerak tu adalah kepala ulat pemangkam bangkai. Tak lama kemudian muncul pula anak-anak bergerak menuju ke arah tiang dan tangga tengah. Pakcik, pekik Syam dari ruang tengah. TJ dengan Datuk dia segera berlari ke arah Syam. Syam tunjuk ke arah dinding. Dekat situ ada berjuta-juta anak-anak dan ulat pemakan bangkai tengah panjat dinding bilik. Ada yang jatuh ke lantai. Tiba-tiba Syam jadi tak tentu arah. Dia berlari sambil memukul-mukul kepala, dada dan koyakkan baju yang dipakai. Syam, bawa bertenang, tempik Datuk TJ. Syam terus berlari ke arah ruang dapur. Macam mana tu? Sabar Tama, bilik ini agak istimewa. Kau tengok keadaan dalamnya. TJ mengangguk dan terus perhati dalam bilik tu. TJ nampak ada 4 peti kat dalam tu. Lebar sekitar 2 kaki setengah dan panjang lebih kurang 4 kaki. Berwarna hitam dan terletak pada setiap sudut bilik. Beralaskan kain 2 warna, separuh hitam dan separuh merah. Bahagian yang bersambung dijahit dengan benang besar berwarna kuning. Setiap peti dikunci dengan mangga tembaga besar. Dekat
Dekat tengah-tengah bilik ada sebuah pangkin tempat tidur. Ada 2 biji bantal biasa dan sebiji bantal panjang yang disarung dengan kain 2 warna, hitam dan merah. Ada 2 dupa yang terletak di kaki pangkin dekat bahagian kepala dengan arang. Dekat tepi dupa ada beberapa ketul kemenyan putih dan biasa. TJ pelik, ulat dan anak-anak tak datang dekat bawah pangkin dan lantai sekitar peti hitam tu. Kemudian sayup-sayup terdengar suara perempuan merintih. "Itu isteri saya," kata Syam. Dia terus rempuh Datuk TJ dengan TJ. Syam terus meluru dan masuk ke dalam bilik sebelah kanan, tapi dia tercampak keluar, jatuh terduduk atas lantai. Macam ada sesuatu yang tendang dia dari dalam. Cepat-cepat Syam bangun lalu berdiri dekat muka pintu sambil pegang jenam pintu tu. "Pakcik dengar suara isteri saya," kata Syam. Datuk TJ hanya mengangguk. "Ulat dan anak-anak makan daging isteri saya, pakcik. Tolong dia, pakcik." Syam merayu sambil menangis. Tapi kata Datuk TJ, dia tak nampak apa-apa melainkan ulat dan anak-anak yang merayap dekat dinding sambil keluarkan bunyi berdecik-decik halus. "Isteri saya lari ke bilik sebelah." Syam segera ke bilik yang ada tempat tidur dan peti kayu hitam tu. Kali ni dia tak terus masuk, hanya berdiri dekat muka pintu je. Kata Syam, itu bilik isteri dia untuk beramal pada malam-malam tertentu. Bila dengar Syam cakap macam tu, Datuk TJ tarik nafas panjang. Ulat dan anak-anak masih berkeliaran. "Pakcik tak dapat tolong kamu, Syam. Habis, pakcik nak biarkan saya macam ni? Pakcik nak biarkan mata saya digigit ulat dan anak-anak ganjil ni? Pakcik nak balik sekarang?" Begitulah kira-kiranya. Tiba-tiba kain 2 warna yang tutup ke-4 peti kayu hitam tu bergerak sendiri dan terbang ke penjuru dinding. Kemudian bercantum, bergulung-gulung jadi seketul tanah merah, lalu jatuh dekat tengah-tengah pangkin. Serentak Syam terus berlari ke arah dapur. Kemudian datang semula dengan parang dekat tangan kanan. Tangan kirinya bawa sebotol minyak tanah dan sekotak mancis. "Tak apa, kalau pakcik nak balik, baliklah. Biar saya bunuh ulat dan anak-anak ni. Saya nak bakar sampai mampus. Mana yang hidup saya nak cincang." Syam terus siram minyak tanah atas lantai bilik. Masa Syam nak nyalakan mancis, cepat-cepat Datuk TJ tepis sampai berterabur anak mancis atas lantai. Kotak mancis terpelanting ke tengah bilik. Sekelip mata, kotak mancis tu dikerumuni anak-anak. Tak sampai 5 minit, kotak mancis hancur lebur di mamah anak-anak. "Perbuatan kamu bahayakan diri kamu, Syam. Saya tak boleh tahan lagi, pakcik. Biar saya bunuh ulat dan anak-anak laknat ni." "Sabar, Syam." Tiba-tiba Syam mengadu, kepalanya terasa pening. TJ dengan Datuk dia terus pimpin tangan Syam ke sudut rumah yang belum didatangi ulat dan anak-anak itu. Lepas dudukkan Syam, Datuk TJ pun mula kerawatan. Sebaik saja tapak tangan kiri Datuk TJ sentuh leher Syam, terdengar bunyi dentuman yang kuat dari bilik yang ada 4 peti hitam tu. Syam yang belum pulih terus menerpa ke arah bilik yang berdentum tu. Mereka terkejut. Dinding bilik tu roboh sendiri. Seluruh ruang bilik penuh dengan asap nipis bersama bau kemenyan. Mereka bertiga tergamam. Syam yang tadi mengadu sakit kepala nampak sihat dan bertenaga. Bila bau kemenyan dan asap tu hilang, mereka tengok papan dinding yang roboh tu hempap semua peti hitam sampai pecah berderai. "Emas," kata TJ. Barang kemas, kain baju dan barang-barang yang lain bertaburan atas lantai dikerumuni anak-anak dan ulat pemakan bangkai. "Itu harta bekas isteri saya, pakcik. Mesti selamatkan sebelum hancur." "Jangan, Syam," kata Datuk TJ sambil pegang bahu Syam yang nampak tak keruan tu. "Semuanya dah punah, pakcik." "Sabar," kata Datuk TJ. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.